Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Baik, sidang pendengar ataupun sahabat-sahabat sekalian, kita menyambung bacaan kitab yang kita pilih, antara karya besar Profesor Dr. Hamka, iaitu Pelajaran Agama Islam, dan kita masih lagi sedang membaca mukaddimah, dan versi yang pustaka dini ini adalah muka surat yang kelima, iaitu setelah Hamka menceritakan tentang situasi perkembangan bila orang Arab masuk Islam, kemudiannya muncul pelbagai aliran-aliran pemikiran dan penterjemahan khususnya pada zaman Abbasiyah. Kemudian munculnya disebut semalam tentang kemajuan penyalinan falsafah Yunani. Ini khusus pada zaman Umayyah ataupun bermula daripada Umayyah lagi, tapi lebih cemerlang pada zaman Abbasiyah kemudiannya. Jadi pada perenggan yang kedua daripada muka surat yang kelima, kita akan sambung bacaan pada hari ini. Namun semalam, menariknya semalam kalau tuan-tuan perasan, Saibus Samahah Mufti Perlis memuat naik satu status Facebook berkaitan dengan salah satu karya Hamka, iaitu Fakta dan Khayal Tuanku Rao, iaitu seorang tokoh yang menjadi kontroversi di Indonesia, di Hindia Timur, yang kemudian Hamka telah mengulasnya dengan begitu cemerlang, menunjukkan sisi kesarjanaan beliau itulah. Dan Samahah Mufti memuji dengan begitu hebat sekali lah, sehingga beliau menyebutkan karya itu membuktikan tahap ketinggian keilmuan Hamka yang tidak mampu dicapai oleh mana-mana ulama Melayu lain. Wallahu ta'ala alam, itu pandangan dia. Mungkin kita boleh setuju dan tidak setuju, sebab ia bukan satu benda yang wajib untuk kita kita terima 100% sebagai pandangan dia itu. Baik, ala kulli hal, saya lebih melihat ini antara karya yang penting Hamka, iaitu bagaimana dia menghuraikan ataupun menafsirkan, membahaskan tentang iman. Dia membahaskan tentang iman dalam kerangka wahyu, dia panggil dalam kerangka wahyu dan akal. Ini menarik, Ini menarik. Baik, kita terus pada perenggan yang kedua daripada muka surat yang kelima, iaitu Buya Hamka mula membincangkan tentang perkembangan Mu'tazilah. Dan menarik, saya sebut semalam, beliau juga sedikit memuji Mu'tazilah, tetapi memuji dengan kadar yang sesuai lah. Maksudnya memuji Mu'tazilah dengan sumbangan apa yang aliran ataupun pemikiran fikrah itu buat, tapi dalam masa sama dia juga menjelaskan tentang keterlebihan, the extremism, iaitu kemelampauan golongan Mu'tazilah, sehingga terkeluar daripada garis panduan ataupun kelompok ataupun ahli sunnati wal jamaah itu. Baik, kata Buya Hamka rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa ulumihi ya rabbal alamin. Terkenallah sarjana-sarjana Mu'tazilah yang memakai falsafah itu sendiri untuk mempertahankan kepercayaan agama. Muncullah sarjana sebagai Abul Huzail Al-Allaf, Al-Jahiz dan lain-lain, yang dengan fikiran sangat cerdas tampil ke muka menegakkan dalil-dalil ketuhanan dengan memakai logik dan falsafah. Tetapi tidak kurang juga sarjana lain yang tegak dengan keraguan-keraguannya dan kritik-kritiknya tentang agama.
sebagai Ar-Rawandi, Ar-Radhi dan lain-lain. Perbincangan-perbincangan mereka yang amat mendalam tentang ketuhanan, tentang sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah, perbincangan tentang zat dan sifat, tentang barang dan bentuk, zaman dan tempat, yakni ruang dan waktu, gerak dan diam, tentang orang yang berbuat dosa besar, jadi kafirkah atau jadi asi, iaitu pelaku maksiat sahaja, dan macam-macam soal lain yang amat mendalam dan menarik hati dalam jurusan falsafah. Semuanya itu telah menyebabkan rukun iman 6 perkara telah diperbincangkan dengan secara falsafah. Sangat berubahlah dengan cara pertama, yang dasar kepercayaan itu diterima dengan segala ketaatan dan dengan tidak banyak pertanyaan. Itu ulasan Buya Hamka melihat kepada apa yang menyebabkan Mu'tazilah akhirnya dianggap sebagai terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, kerana ia membincangkan perkara yang bersifat thawabit, yang tetap, yang tidak boleh berubah, yang sepatutnya exactly 100% bagaimana Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi di sana golongan Mu'tazilah mempunyai pandangan ataupun versi kefahaman mereka tersendiri, yang bukan sahaja tersendiri, malah menyimpang ataupun menyelisihi asas ataupun aslun usul fil aqidah oleh ahli sunnati wal jamaah. Inilah yang menjadi persoalannya. Walaupun pada asalnya mereka bertujuan baik, isunya pada masalah pelaku maksiat yang masuk syurga, ya. Wasil bin Atta, iaitu pendukung ataupun pengasas kepada Mu'tazilah, Wasil bin Atta, anak murid kepada Hasan al-Basri yang hebat itu, radhiyallahu anhu. Maka dikarenakan tidak puas hati dengan penyataan bahawa seorang yang melakukan maksiat mati tak sempat taubat, apabila dia masuk mati tak sempat taubat, tetaplah matilah keadaan maksiat tadi, masuk neraka. Tapi setelah dosanya habis dibakar dalam neraka, maka dibenarlah keluar daripada neraka dan masuk syurga. Masalahnya, penyataan tentang perkara ini memang melibatkan hadis-hadis sahih yang banyak. Kisah lelaki yang terakhir, ahli nari wa akhiruhu dakhala jannah, ahli neraka yang terakhir masuk syurga. Hadis ini jelas banyak dalam Sahih Bukhari, Muslim, yang kami masukkan dalam kitab 40 kisah ghaib, 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib, yang kita ringkaskan daripada karya Syekh Ta'umar Sulaiman Ashqar rahimahullahu ta'ala. Memang jelas. Tapi golongan Mu'tazilah melihat perkara ini dengan cara yang berbeza, bahkan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang mati dalam keadaan maksiat kena duduk dalam neraka dan kekal selamanya. Barangkali niat mereka baik, sahabat-sahabat sekalian. Golongan Mu'tazilah ini barangkali niat mereka baik, iaitu mereka nak kata jangan main-main lah. Jangan main-main. Khawatir jika ada orang berpendapat tak apa buat maksiat pun, selagi mana tidak mensyirikkan Allah, maka ada peluang masuk syurga. Barangkali ada yang berfikir begitu, dan memang benar, memang impaknya adalah begitu, ada setengah. Dan mereka nak cuba tegas dalam bab itu. Mereka kata tak boleh dalam bab melakukan maksiat, siapa masuk neraka, siapa mati dalam keadaan melakukan maksiat tak taubat nasuha sungguh-sungguh, maka mereka masuk neraka dan kekal selama-lamanya, abadah di dalamnya. Masalahnya, pendapat dan niat baik itu adalah bertentangan dengan hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis sahih adalah sandaran ataupun hujjah dalam agama kita Islam. Niat yang baik tetapi dengan tindakan yang tidak tepat, itu tidak diterima dalam Islam. Ini harus difahami. Niatlah baik macam mana. Contoh salat subuh tadi, kita salat 3 rakaat. Sebab apa? Niat baik, nak tambah, nak dapat pahala lebih, nak gain more rahmat daripada Allah. Kita pun tambah salat subuh jadi 3 rakaat. Tak boleh, tuan-tuan. Kerana ketetapan ibadah itu secara usulnya datang daripada Allah, dan Allah dan Rasulullah telah menetapkan melalui 2 sumber Quran dan Sunnah, subuh kena 2 rakaat. Sampai kiamat, subuh 2 rakaat. Sebab dia isu
thawabit, isu usul yang tidak akan boleh berubah sampai bila-bila. Dia bukan isu muamalah, dia bukan isu isu yang bersabit dengan dia panggil apa dia, mutaghayyirat, benda yang boleh berubah, dan seumpama makan, muamalah dan seumpamanya. Itu yang harus difahami tentang perkara bersabit dengan iman ini. Baik. Jadi masalah golongan sesat ini, termasuklah Mu'tazilah, adalah kerana perkara tersebut. Pada sangkaan mereka, yang mereka buat itu adalah tak ada masalah dan tepat, kerana mereka buat untuk agama. Niatnya untuk agama, kerana agama. Bahkan ibadah mereka hebat, tulisan-tulisan mereka hebat. Tapi apa yang mereka buat itu melampau dan melebihi batas ketetapan syariat, apatah lagi apa yang dinamakan sebagai ahli sunnati wal jamaah. Maka golongan Mu'tazilah, meskipun tidak dihukumkan keluar daripada Islam dari sudut fiqrahnya, dari sudut akidahnya, namun mereka dikira sebagai ahlul hawa wal bid'ah, ataupun golongan yang sudah keluar daripada ahli sunnati wal jamaah, tapi tidak kufur, tuan-tuan, ya. Beza tu. Golongan kufur dengan golongan ahlul dalal wal bid'ah, dua benda yang berbeza. Ahlul dalal wal bid'ah, mereka taubat, mereka kembali kepada ahli sunnati wal jamaah, maka selesailah. Tapi golongan kufur, mereka mesti mengucapkan syahadah, masuk Islam balik, barulah kira mereka itu seorang Islam semula. Baik. Kata Buya Hamka lagi, jasa kaum Mu'tazilah amat besar di dalam membentuk pembicaraan iman dengan secara falsafah. Hamka memuji Mu'tazilah pada asasnya. Dia kata apa dia? Jasa kaum Mu'tazilah amat besar di dalam membentuk pembicaraan iman dengan secara falsafah. Tetapi sudah tentu pertahanan dengan niat suci dari Mu'tazilah di dalam mempertahankan agama dari penggoyahan falsafah dengan memakai falsafah, kadang-kadang telah keluar daripada garis yang ditentukan agama sendiri. Sehingga jasa yang baik itu tidak semuanya dapat diterima oleh kaum ahli sunnah, iaitu kaum yang menurutkan garis lurus yang ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang menarik juga, sahabat-sahabat saya sekalian, kalimah ataupun istilah ahli sunnati wal jamaah tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah ahli sunnati wal jamaah berdasarkan riwayat yang paling masyhur dan juga paling awal dinukilkan ataupun dijumpai adalah dalam tafsir Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir apabila menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, surah Al-Imran itu, apabila Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang situasi orang di akhirat kelak, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, hari yang muka mereka putih berseri, bercahaya, dan hari yang wajah mereka itu kelam, gelap gelita. Maka Sayyidina diriwayatkan dalam tafsir Ibn Kathir, tapi dikritik oleh sebagian ulama riwayat tersebut. Maka disebutkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah menyebutkan, telah menafsirkan ayat itu dengan berkata, abyad wujuh yauma tabyaddu wujuh, orang yang bermuka putih, bersinar, berseri itu adalah ahli sunnati wal jamaah. Disitulah dinukilkan istilah ahli sunnah wal jamaah. Dan aswad, orang yang hitam wajahnya itu, maka disebutkan ahlul bid'ah wal dalal, ataupun ahlul dalal wal bid'ah, ataupun ahlul hawa wal bid'ah dan seumpamanya. Boleh tengok tafsir Ibn Kathir dalam menafsirkan ayat tersebut, sidang sahabat-sahabat sekalian. Baik. Dan kenapa istilah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana pada zaman Rasulullah, pada peringkat awal di Mekah sebagai contoh, yang wujud hanyalah kaum mukmin, kaum muslim yang mukmin, dan juga kaum kafir. Itu dia. Tetapi bila Rasulullah pindah ke Mekah, mula wujud lagi golongan yang golongan yang dinamakan sebagai, selain daripada golongan muslim yang mukmin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ridwanullahu alaihim ajma'in, mula terdapat golongan sahabat pada zahirnya macam sahabat, tapi yang munafik. Maka ada kelompok kedua namanya munafiqun.
Sampaikan ada surah yang khas dalam Quran yang bertajuk surah Al-Munafikun itu. Dan lawan kepada tambah satu lagi iaitu golongan kufar. Ahli dhimmah apa semua tu, kemudian istilah politik ni istilah teologi dulu. Iaitu selain pada muslim yang mukmin, para sahabat Rasulullah ridwanullahu alaihim ajma'in, maka mereka ada juga golongan munafiqin, pada zahirnya sahabat tapi hati nifaq. Mereka termasuk golongan kufur pada hakikatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Dan yang ketiga adalah golongan kufur Nasrani, Yahudi apa semua. Nampak tak? Maksudnya pada zaman Rasulullah belum ada lagi golongan yang dinamakan ahlul bid'ah wad dalal. Sama ada mereka kufur ataupun munafik. Itu zaman di fasa Madinah. Fasa Makkah hanya ada golongan muslim dan kafir. Kemudiannya setelah Rasulullah wafat, mula muncul satu fenomena baru. Orang yang mengaku Islam tapi menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pada zahirnya memperakui ketuhanan Allah Azza wa Jal dan mengakui kerasulan Nabi SAW, mengakui tentang hari kiamat, mengakui tentang tentang ini, menerima rukun Islam dan rukun iman. Cuma bila dalam isu-isu tertentu mereka ada pandangan. Sebagai contoh dalam bab takdir, al-qadar khairihi wa syarrihi, bab takdir, mereka pun ada pandangan mereka sendiri. Mereka kata dalam masalah ini sepatutnya kita berpegang pada sebenarnya kita ni Allah Ta'ala menentukan segala-galanya. Kita tak ada apa. Kita hanya bermain sikit golongan Jabariyah. Mula muncul golongan Qadariyah. Mula muncul golongan Jahmiyah, Mu'attilah apa semua kemudian lah, iaitu aliran-aliran fiqrah dalam pemikiran Islam itu. Tapi asalnya nak kata pada zaman Rasulullah wujud, Rasulullah masih hidup, benda tu tak ada. Bila mana Rasulullah wafat, mula muncul golongan-golongan yang pada zahirnya Islam tapi mengaku sebagai Nabi, sebagai Musailamatul Kadzdzab. Cuma bila mengaku Nabi ni, dia bukan setakat sesak dah, dia sudah jadi kufur. Apatah lagi mengaku jadi Tuhan dan seumpamanya. Sebab itu dah satu benda yang langgar aslun usul fil aqidah. Ada pun yang termasuk golongan ahlul bid'ah wad dalal, pada asalnya mereka masih lagi mentauhidkan Allah. Mereka menerima Nabi Muhammad SAW, golongan Mu'tazilah. Bahkan hafal Quran 30 juzuk. Bahkan hadis-hadis Nabi juga mereka ni. Cuma dalam mempraktiskannya, membentuk fiqrah, mereka pilih ataupun mereka membina doktrin-doktrin tertentu daripada ayat tertentu yang menyimpan daripada maksud sebenar, kerana mereka ada matlamat mereka tersendiri itu. Sidang pendengar sekalian, terima kasih atas kesudian mendengar itu. Baik. Kata Hamka lagi apa dia? Maka timbullah dua orang pahlawan ahli sunnah. Ni abad selepas abad ke-300, abad yang ketiga hijrah, yang dinamakan khalaf. Khalaf ni maksudnya yang kemudian. Kerana salaf itu dinisbahkan kepada 3 abad pertama. Rasulullah menyebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, yakni 100 tahun adalah kurunku, dan selepasnya dan selepasnya. Maka para ulama menerima bahawa kurun itu 100 tahun. Maksudnya Rasulullah menyebutkan 300 abad pertama Islam adalah abad yang terbaik. Dan betul lah. Itulah abad yang terbaik dalam Islam, iaitu 300 abad yang pertama itu. Tokoh-tokoh yang muncul, ilmuwan-ilmuwan, ahli fiqahnya, ahli hadisnya, muhaddithin, a'immah al-muhaddithin, a'immah al-fuqaha, semua pada zaman tersebut. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seumpamanya yang muncul yang hebat-hebat, semuanya zaman tu belaka. Tidak boleh dibandingkan dengan zaman selepasnya. Kehebatan para pemuka-pemuka pada zaman awal. Sebab tu dinamakan sebagai zaman salaf. Zaman salaf. Salaf zamani dia panggil. Salaf zamani. Adapun kemudian setelah 301 Hijriah dan ke atas, maka ia dinamakan zaman khalaf, yang kemudian, yang ke belakang. Itu sahaja dari sudut istilah dia punya. Cuma pada zaman tersebut muncul beberapa tokoh besar. Antaranya Hamka juga menyebut, iaitu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dua orang imam ahli sunnati wal jamaah yang kemudian membentuk mazhab akidah, adapun metod perbahasan akidah yang tersendiri, hasil daripada respon terhadap Mu'tazilah. Hamka menyebutnya di sini, saudara-saudari sekalian.
Yang pertama pada mulanya adalah seorang penganut faham Mu'tazilah juga. Al-Imam Abu Musa Abul Hasan Al-Asy'ari pada asalnya adalah penganut kepada Mu'tazilah juga sebenarnya. Dan ini satu benda yang makruf. Siapa-siapa yang mengaji dan belajar tentang Abu Musa Al-Asy'ari, mereka tahu bahawa Abu Musa Al-Asy'ari menganut mazhab Mu'tazilah selama 40 tahun. Mengikut ayah tirinya, iaitu seorang ulama Mu'tazilah itu. Katanya lagi dia tampil ke muka mengembalikan pengajian kepada pokok persoalannya. Mereka lah pembina yang mula-mula daripada ilmu kalam, yang dinamakan sebagai ilmu kalam, ilmu berhujjah, ilmu menyusun kata untuk berhujjah itu. Dari mereka timbullah pengajian yang terkenal dengan istilahnya sifat 20, yang kemudian sampai dan menjadi mazhab rasmi di Nusantara kita ini. Ini satu fakta yang tidak boleh kita nafikan dengan sewenang-wenangnya. Itu fakta. Baik, meskipun mereka membantah kebebasan akal yang dianut oleh kaum Mu'tazilah yang mendahulukan nakal, iaitu wahyu, Quran dan hadis, namun cara mereka menyusun suatu soal, iaitu hipotesis mereka, tetaplah cara falsafah juga. Sebab nak lawan falsafah, iaitu Mu'tazilah, yang banyak pengaruhnya daripada Yunani punya metod berfikir ataupun berfalsafah itu, maka cara nak lawannya juga kena guna metod yang falsafah yang sama, tapi tujuannya untuk menegakkan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, katanya lagi apa dia? Meskipun mereka, namun cara mereka menyusun tadi disebut, oleh sebab itulah maka kaum pencipta hadis, iaitu pencinta sebenarnya di situ, kaum pencinta hadis, iaitu ahlul hadis, terutama penganut dan pengikut mazhab Hambali ataupun Hanabilah, tidak juga menerima akan caranya Asy'ari dengan ilmu kalamnya itu. Polemik ini ataupun situasi ini sudah berpanjangan semenjak daripada zaman tersebut lagi, tuan-tuan. Daripada awal 400 Hijriyah sampailah sekarang masih tidak selesai lebih kurang. Nak selesai macam mana? Kena duduk sekali bincang dua-dua, dan mencari persamaan pada usul dan meraihkan perbezaan pada furu'. Itu saja saya nampak dia punya cara untuk menyelesaikan pertembungan antara kedua pihak ini. Dan ia tak akan selesai selagi mana masing-masing aliran mengemukakan tokoh yang ekstrim daripada kedua-dua pihak. Kalau nak betul-betul selesai, kena datangkan dua wakil daripada kedua pihak yang dihormati, yang diraihkan oleh kedua-dua pihak, yakni yang wasatiyah lah, yang terbaik, yang berakhlak dan seumpamanya. Kalau buat mari jaguh ayam tambatan, seolah-olah mari untuk berkelahi, mari untuk menyambung macam ayam sambung, tak jadi apa. Maka berterusanlah kita dengan polemik-polemik yang tidak berkesudahan ini, dan terlepaslah kita daripada agenda untuk membangunkan umat yang lebih penting dalam konteks negara kita ini. Baik, seterusnya dia kata apa dia? Oleh sebab itu, perbincangan dan perkembangannya dalam usaha yang besar sekali di dalam menegakkan pelajaran iman dan akidah dan menceraikannya daripada falsafah, tetapi dengan cara falsafah, ialah usaha yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, kata Buya Hamka. Kita ulang balik. Usahanya yang besar sekali di dalam menegakkan pelajaran iman dan akidah dan menceraikannya daripada falsafah, tetapi dengan cara falsafah. Imam Al-Ghazali muncul membincangkan iman dan akidah dengan contoh kita dia Ihya Ulumuddin, menghidupkan balik ilmu-ilmu agama. Kerana dia melihat pada zaman dia, falsafah apa semua ni sudah sampai tahap melampau. Dalam segala benda, termasuk perkara yang bersabit dengan ketuhanan apa semua benda nak falsafah. Jadi Al-Ghazali muncul untuk membetulkan perkara tersebut. Maka dia cuba mengarang kitab-kitab yang mengajak umat Islam pada zaman itu kembali, bila nak bincang pasal Tuhan, kembali pada Nas.
Tetapi apabila dia nak bawa perkara tersebut dan nak huraikan supaya manusia ni balik membincangkan tentang ketuhanan teologi, ilmu-ilmu tentang akidah, tauhid apa semua ni, kena balik pada Quran dan Sunnah sebagai asas. Dalam nak bawa benda tu, dia guna cara falsafah. Ini kehebatan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya, pada saya ada juga perkara ataupun metod itu dipraktiskan oleh Buya Hamka sendiri yang kita sedang baca bukunya ini. Ini istimewanya. Bagaimana orang yang nak lawan falsafah, tapi dia sendiri itu falsafah yang salah. Nah, dia sendiri itu seorang yang sangat menguasai falsafah, disebabkan dia nak tarik orang yang melampau dalam falsafah, membincangkan tentang akidah, tauhid dalam konteks falsafah. Dia kata kena balik, bila nak bincang tentang ketuhanan, balik pada asas Quran